Siapa kata TVET option pendidikan kelas kedua? Ketika Malaysia sibuk mengejar status negara maju berpaksikan tenaga kerja mahir, negara ini masih lagi mempunyai masalah persepsi berkenaan TVET. Ramai yang melihat aliran itu sebagai pilihan terakhir hanya diceburi jika seseorang itu gagal dalam akademik. Dahulu seorang pelajar yang tidak cemerlang dari segi akademik, Abdul Hafiz Muhammad Noor membuat keputusan untuk menceburi bidang TVET dan sejak itu memenangi pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan dunia. Kini dia mengajar di sebuah college yang melatih pelajar kurang cemerlang akademik tetapi mempunyai kecenderungan teknikal. Beliau berkata masih ramai ibu bapa yang beranggapan jika anak mereka tidak cemerlang PT3 atau SPM, maka mereka gagal. Sekarang ini persepsi masyarakat menampakkan vocational sebagai pilihan kedua. Kadang-kadang parent yang hantar anak mereka ke kolej kami, kadang-kadang yang merasakan kita sedih, parent sendiri tidak menghargai anak mereka dan kadang-kadang ada parent yang mengatakan anak mereka ni telah gagal, bermakna tidak ada masa depan. So bagi saya itu adalah satu persepsi yang salah. Kebangkitan China sehingga muncul sebagai ekonomi kedua terbesar dunia dalam hanya 3 dekad dimangkin oleh kemahiran teknikal 1 bilion rakyatnya. Menurut Exco Persekutuan Pusat Pertauliah JPK Malaysia atau FIMAC, Azizul Othman, tenaga kerja mahir teknikal amat penting untuk Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Berdasarkan unjuran, pada tahun 2020 akan terdapat dalam lingkungan 1.5 juta pekerjaan yang akan diwujudkan. 60% adalah pekerjaan yang berasaskan kepada TVET. Ini bermakna peluang pekerjaan yang berasaskan TVET pada tahun 2020 adalah dalam anggaran 900,000. Kebimbangan kita ialah apakah kita dapat menepati angka itu. Kata beliau, selain persepsi, dana menjadi cabaran untuk TVET bercambah di Malaysia. Dalam rancangan Malaysia ke-10, pembiayaan TVET adalah sebanyak 300 juta ringgit setahun. Dan jumlah ini berkurangan kepada 200 juta ringgit setahun pada RMK 11 dan pada 2018 turun lagi kepada 175 juta. Dari segi infra, dari segi kualiti latihan, saya rasa kita antara yang terbaik di rantau ini. Hanya kengkangan ialah akses untuk mendapat latihan disebabkan oleh kengkangan keuangan itu. Menurutnya, Malaysia juga perlu mula mengenal pasti kecenderungan teknikal seseorang pelajar dari usia yang muda. Kita tahu umpama dalam pendidikan agama, contohnya kita ada kelas kafah. Waktu pagi, budak pergi sekolah untuk ikut program pendidikan biasa. Dan pada sebelah petangnya mereka pergi kepada kelas-kelas agama bagi menajamkan pengetahuan mereka dalam fardu ain dan sebagainya. Saya rasa kaedah yang sama boleh dilaksanakan untuk TVET ni. Maknanya bagi pelajar yang ada kecenderungan dalam bidang kemahiran, umpamanya mereka diberikan latihan dalam bidang kemahiran selepas waktu sekolah. Apapun bagi Abdul Hafiz, latihan TVET bukan sekadar untuk memenuhi kuota tenaga kerja mahir Malaysia. Latih dia dengan kemahiran, latih dia dengan attitude yang baik dan mereka boleh berjaya menjadi seorang yang boleh membantu balik keluarga mereka. Yang di mana pada awalnya keluarga mereka anggap mereka ni tidak berguna, tapi akhirnya boleh membantu balik ibu bapa mereka dengan memberikan kehidupan yang lebih baik. Justru, TVET tidak patut lagi dipandang sebagai pilihan terakhir. Sebaliknya, ia perlu jadi alat untuk mencorak Malaysia agar kekal relevan dalam arus pembangunan global.